Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi mereka yang tak sempat tadi, ada masalah dalam internet connection. Okey. Baik. So saya akan ulang sikit di sini tentang chapter 1. Okay, chapter 1 kita adalah matter, jirim. So definition and classification 1.1. So kita terus pergi pada definition and classification. Alright. At the end of this class, so you should be able to A. Define what is matter, and B. Classify matter into pure substances, element and compounds, and mixtures, homogeneous and heterogeneous, and give an example. Okay, so daripada kelas kita hari ini, so ada dua objektif dia. Ada dua benda yang kamu mesti kuasai selepas kelas ni. Yang pertama, definasi. Ni mudah saja, maksud matter. Dan yang kedua, mengelaskan matter ataupun jirim kepada bahan yang tulen, kita panggil sebagai pure substances. Bahan tulen ni ada dua, sama ada dia elements ataupun dia compounds. Dan yang kedua adalah campuran, mixtures. Ada dua jenis campuran, iaitu homogeneous dan juga heterogeneous. Apa itu homo? Homo mean sama. Hetero mean tak sama. Okay, homo mean sama, while hetero mean tidak sama. Baik, kita lihat dulu kepada definition. What is a matter? Matter ni, jirim adalah anything that occupies space and possesses mass. Apa sahaja yang apa sahaja yang memenuhi ruang dan dia mempunyai jisim, maka benda itu adalah matter. Bagi contoh, kita lihat pada benda yang kita nampak, yang kita sedang pegang, yang kita sedang guna sekarang ni, iaitu phone kita, handphone. Handphone kita dia memenuhi ruang, dan dia mempunyai jisim. So dia adalah matter. Kalau benda yang kita tak nampak, gas, yang kita sedut iaitu oksigen, dan yang kita release carbon dioxide, walaupun benda ni tak nampak, tetapi dia juga adalah matter. Sebab apa? Sebab dia memenuhi ruang dan dia mempunyai jisim. Okey. Sebagaimana yang kita lihat baru ni, letupan di Lubnan daripada amonium nitrate. So sebelum dia meletup, kita dapat lihat gas amonium tu keluar banyak sekali. Lepas tu baru berlaku letupan. Okey, gas amonium nitrate itu juga adalah kita panggil sebagai matter, sebab dia memenuhi ruang dan dia mempunyai mass. Sebab itulah kamu tengok bila letupan tu berlaku, dia letupan tu punya kuat dan dia merebak kawasan sekitar dengan pantas, sebab gas nitrogen, amonium tu dah pun beredar jauh. Bila berlaku percikan api tu, dia akan terus sambar sampai ke sana. Baik. Itu definition dia. So pure substances pula adalah bahan tulen, bahan yang tidak bercampur dengan apa-apa. So matter has distinct properties and composition does not vary from sample to sample. Kita boleh tafsirkan dia, kita boleh translate dengan perkataan ini. Kita kata matter ini dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu dan komposisi dia tidak berbeza dengan komposisi yang lain-lain. Ataupun kita buat analogi mudah, pure substances ni macam mana? Katakanlah saya letakkan beras dalam satu bekas, kemudian saya mula keluarkan sebiji demi sebiji demi sebiji beras tu. Setiap biji yang saya keluarkan, dia adalah benda yang sama, beras. Yang kedua saya keluarkan pun beras. So maksudnya dalam bekas tersebut dia ada beras yang tulen, tak ada benda lain. So yang itu kita panggil dia pure substances, bahan yang tulen.
Harap boleh faham contoh tu. Kalau kita lihat mixture pula, okey, tadi bahan tulen dia hanya ada diri dia sahaja. Okay, has distinct properties and does not vary from sample to sample. Tak ada beza langsung, semua bahan yang sama. But for mixture, dia berbeza. Mixture is a combination of two or more substances in which the substances retain their identity. Okay, dia mixture ni apa? Mixture ni adalah campuran dua ataupun lebih bahan. Dan bahan-bahan tadi, dia punya sifat dia tidak berubah. The substances retain their identity. Ataupun kekal chemical properties dia. Okey, macam mana kita nak ambil contoh? Macam mana kita nak faham? Okey, saya ambil bekas yang lain pula. Tadi saya buat contoh bekas yang mengandungi beras. Okey, saya ambil bekas yang lain pula. Saya masukkan beras. Dan dalam bekas yang sama, dalam beras tadi saya letakkan gula-gula pula. Okey, gula-gula. Okey, saya mula keluarkan satu persatu bahan yang ada dalam bekas tadi. Saya keluarkan. Yang pertama, saya keluarkan beras. Okey, yang kali kedua saya ambil dalam bekas tu, saya keluarkan, dapat beras juga. Kali ketiga saya keluarkan adalah gula-gula. Kali keempat, gula-gula. Saya ambil kali seterusnya, keluar beras, ada yang dapat gula-gula dan sebagainya dan seterusnya. Maksudnya, dalam bekas tadi, dia bukan hanya ada satu bahan, tapi dia ada dua bahan. Dan yang ini kita panggil dia sebagai mixture. Sebab apa? Sebab dalam bekas tu ada dua bahan, beras dan juga dia ada gula-gula. Tapi kita kekal panggil dia sebagai campuran mixture kerana beras masih kekal sifat dia sebagai beras. Gula-gula tadi pun masih kekal. Dia hanya bercampur sahaja dalam bekas yang sama. Sifat kimia dia tak berubah. Okey? So itu maksud mixture. Okey, kita patah balik kepada pure substances. Pure substances, bahan tulen ni kita boleh bahagikan dia kepada dua. Satu elemen, satu lagi adalah compound. Okey, elemen ni kalau dalam bahasa dia adalah apa? Unsur. Okey? Compound ni pula adalah bahan yang telah bercampur. Okey? Compound ni adalah gabungan. Okey, elemen, substances cannot be separated into simpler substances by chemical means. Bahan ataupun elemen ini, unsur ni, kita tak boleh nak pecahkan dia kepada bahan lain dah. Dia kekal sebagai diri dia. Itu elemen. Compound, dia mengandungi dua ataupun lebih elemen chemically combined in a fixed position. Compound, dia kata dia mengandungi contain two or more element chemically combined in a fixed position. Dia mengandungi dua ataupun lebih unsur-unsur yang bergabung secara kimia dalam fixed portion, dalam bahagian yang tertentu. Misalnya apa? H2O. Misalnya apa? H2O. Dalam satu H2O, iaitu water molecule, one water molecule contains H2O, two hydrogen atom, one oxygen atom. H2O tu dia maksudnya fixed portion. Fixed position. Dia bukan fixed position ni, dia silap ni. Minta maaf ya. Dia bukan fixed position, dia ada typing error tu. Dia adalah fixed portion. Bahagian yang dah pun tetap buat pembetulan ya. Dia kata chemically combined in a fixed portion. Ataupun kita ambil contoh gas carbon dioxide. Carbon dioxide dia mengandungi CO2, one carbon atom combined with two oxygen atom. Alright. Okay, element has two. Element can be divided to two. Pertama dia adalah atom dan yang kedua dia adalah molecule. Apa maksud atom? Atom dia berada single. Dia duduk seorang-seorang dia. Oxygen atom, copper atom, hydrogen atom. While molecule pula dia combine. Okay, element, kita tengok element, molekul dia H2. H combine with another H. So, benda yang sama, element. O2, oxygen gas. O combine with another O. Jadi, molekul oxygen. Kita tak panggil dia sebagai compound, kita panggil dia sebagai element. Why? Because O combine with another O. Benda yang sama. But when H combine with O, so kita panggil dia sebagai H2O. Why? Kita panggil dia sebagai compound because hydrogen combine with oxygen. Ada campuran. Okay, I repeat, mudah sahaja. Kalau elemen dia duduk single, dia tak bercampur dengan siapa, dia dengan diri dia sahaja. Dia ada dua, atom boleh, molekul boleh. But compound dia gabungan, lebih daripada satu elemen. Okay, alright, mudah saja.
Okay, now kita pergi pada mixture balik. Nanti kamu tengok balik, saya buat ringkas saja ni. Okay, mixture ada dua, homogeneous and heterogeneous. Homo, okay, dia ada mixture, dia ada homo dan juga hetero. Apa maksud homo? No visible separation boundary between each component. Dia ada dua bahan dalam satu campuran tu, tapi dia tak nampak beza, nampak sama aja. Contohnya apa? Contoh kita ambil air, okay, the plain water, kita campurkan pewarna, sirap misalnya. Ada dua bahan tu, satu pewarna merah, satu lagi adalah air. Tapi once kita masuk dia, kita kacau, selepas beberapa second kita akan dapati the whole plain water change to red color. Sebab apa? Sebab dia itu campuran tapi dia homogeneous. Dia dah bercampur elok dah. Okay, ataupun ayat lain kita kata apa? Uniform. Dia dah tak ada beza lagi, nampak sama sahaja. So itu kita panggil homogeneous. While heterogeneous pula campuran tapi kita nampak beza, nampak border dia. Mana satu A, mana satu B. Heterogeneous, for example, kita campurkan air dengan minyak. Kita campurkan air dengan minyak. Apa kita akan dapat? Kita akan dapati dia akan jadi double layer. Ada dua lapisan. Okay, lapisan yang ketumpatan tinggi, high density, so akan berada di bawah. Okay, the liquid that has low density, dia akan berada di atas. Okay, hetero mean campuran, tapi kita nampak dia punya beza dia. Alright. Okay, contoh lagi, saya bagi contoh lagi. Heterogeneous mixture, macam saya bagi contoh tadi, kalau kita ambil beras campur dengan gula-gula. Okay, kita campur dia, kacau rata. So kita katakan yang tu adalah heterogeneous mixture. Why? Because we can point mana satu beras, mana satu gula-gula. Nampak beza. Contoh homogeneous, homo campuran yang sama, kita ambil air, ambil garam, kacau dalam air. So itu kita panggil sebagai homogeneous, sebab tak nampak dah garam dan juga air, nampak air sekata sahaja. Okay. Lagi contoh heterogeneous, kita ambil pasir, kita campurkan dengan apa? Ambil pasir, campurkan dengan batu. Batu yang kasar-kasar tu, kita kacau dia. Pun kita panggil sebagai hetero, sebab nampak mana pasir, kita nampak mana batu. Okey, mudah sahaja. Okey, cuma sekarang ni, okey, saya bagi sedikit tugasan pada kamu. Cuba kamu fikirkan, apakah perbezaan yang paling utama antara mixture dengan compound? Okey, apa perbezaan utama mixture dengan compound? Persamaan ni kita tahu, compound ada dua elemen yang bergabung. Mixture pun ada dua ataupun lebih bahan yang bercampur. So I repeat, the question is, what is the difference between mixture and compound? Okay, cukup setakat itu. Harap kamu boleh faham. Okay, baca, dengar betul-betul. Apa-apa soalan nanti boleh tanya. Baik, terima kasih.